Assalamualaikum dan selamat malam guys. So hari ni aku akan explain pasal Excel 50-30-20 rules ni. So tengok sampai habis. Let's jump. So ni adalah dia punya interface dalam Excel ni lah. Dia ada dua, satu ni. Right, so ada beberapa kolom yang aku lock, ada beberapa kolom yang input je lah yang boleh masuk. So antaranya dua ni, date dan juga income, description, allocated budget ni, dan juga total spending lah. So everything selain daripada tu tak boleh lah kita select lah. So kita start dengan date modify dulu. Okay, date modify ni adalah date di mana kita tarik, kita update lah. Nak update 2 hari sekali boleh, 3 hari sekali boleh. So kita update 17 hari bulan, test 17 hari bulan 11 2021. Kita enter, then dia akan follow lah tarikh tu. Dan contoh lah income kita letak 5,000 lah. Okay, 5,000. Then kita enter, dan kita akan dapat ada 3 account saving. So which is A ni 50%, B ni saving and investment adalah 30%, and then C ni adalah untuk entertainment 20% lah. So okay, commitment and needs 2,500. So untuk saving and investment 1,500 dan entertainment adalah 1,000. So kalau tengok video sebelum ni, aku ada buat video 3B+1 which is investment dan juga entertainment aku letak 10%. Tapi in this case aku up sedikit investment aku. Dalam masa yang sama aku up juga aku punya entertainment punya allocation budget lah. So di samping aku menyimpan, aku tak stress, and then aku ada juga benda nak dia enjoy kan, macam tu. Lepas ni kita pergi kepada kolom description. Okay, dekat kolom description ni ada 3 jenis account lah. Account A, commitment and needs, and then B ni saving and investment, and C ni entertainment lah. Okay, so kalau tengok video yang sebelum ni aku ada cakap pasal 3B+1. So 3B+1 ni maksud 3 bank account campur satu lagi bank account lah. So untuk kali ni aku buat 3 jenis je, untuk commitment, saving, investment dan juga entertainment lah. So dekat kolom ni kita boleh pilih banyak sebenarnya, ada banyak pilihan. Just klik yang kat sini. So dia ada banyak, parents, grocery, rent home, loan, insurance, rental home, transportation, bill, credit, semua tu adalah. Alright, so kita boleh setting kat sini lah. Kita boleh pilih ikut suka kita, tapi ada limit lah, sengaja buat limit. Okay, begitu juga dengan saving investment ni, yang basic punya investment je lah. Gold, emergency, SB, finance, investment biasa, corporate advisor, macam tu lah. So boleh pilih kat situ. And then dekat entertainment ni pun saya letak yang major je lah, shopping, movie. Alright, so now aku akan explain tentang allocated budget dan total spending kita lah. Okay, so first based on row color biru ni, so ni macam ni kita letak 2,500. Okay, based on gaji kita. So kita kena letak, tak kisah untuk loan ni mana-mana je dekat sini, kita kena letak at least amount yang kita letak ni total dia tak lebih daripada 2,500 lah. Okay, let's say kita bayar loan 800. Then after that kita nampak kita dah guna 16% daripada 50% ni lah. So parents contoh kita bagi 200. So kita dah up 20%, so ada lagi 30%. So and then kita tambah pula insurance sebanyak 100. Let's say kita cakap 100. And then transportation pun kita letak 100. So balance ni kita boleh makan dekat rumah sebanyak 26%. 26% kita letak dalam 700 ke 700 banyak sangat, so kita letak 500 ke tak, 300. So 2,500 I see. Okay, so kita boleh lah letak sini lagi dalam 800 lebih. Okay, so 40%, sehingga kita boleh lah tambah dalam lagi 200. Okay, tak cukup, tambah dah 500. Okay, so di 50%, cukup 50%. Dan sama macam yang dekat sini lah 50%. So apa jadi kalau kita terlebih letak dekat transport, kita letak contoh 600. So dia akan jadi merah lah dekat sini. So dia akan auto merah. Okay.
So kita nak agak-agak tu pun boleh. So kita agak-agak 550 still lebih ke? Okay, lebih. So kita letaklah 500. So that make sure benda ni lagi okey lah. Okay, tu satu. Sama jugalah macam dekat sini. Sini kita boleh try letak dalam 1,500. Kita letaklah 1,000, senang sikit kan. Kita letak 1,000 and then dekat gold kita letak 500. Okay, so dah cukup 30%. Yang shopping ni kita letaklah. Shopping ni kita memang letak 1,000 ngam-ngam. Okay, so cukup lah sebagai contoh je. Okay, and then next kita boleh try letak dekat spending lah. Spending ni boleh letak kita boleh record by minggu ataupun by seminggu sekali ataupun 2 hari sekali pun dah okey lah. Tapi macam saya akan tracking 3 hari sekali lah. Alright, so first contoh kita dah bayar complete lah. Loan ni biasanya kita akan bayar tepat jarang ada lebih lah. Okay, 200. Ini kita akan bayar makan je lah biasanya. Dan yang ni benda yang wajib ni kita biasanya akan bayar tepat-tepat. Transportation pun akan bayar tepat-tepat. So kebiasaannya makan sahajalah yang kita akan mungkin ada terlebih sikit, kurang sikit ke kan. Okay. So ada balance dalam 700 dalam RM20 lah. So kita guna 720, 780 and then dia ada balance dalam orang kata apa? Balance dalam RM20 sehat. Okay, untuk saving and investment ni macam video sebelum ni aku cakap dia wajib digunakan untuk investment dan juga saving sahaja. Selain daripada tu untuk makan ataupun untuk entertainment dilarang sama sekali gunalah duit ni kalau walaupun ada lebih. Okay, and then shopping ni contoh lah, shopping ni memang kita akan guna full lah, jarang kita lebihankan kan. Okay, so dia kosong. So apa jadi, okay, contoh lah, contoh untuk makan dekat luar ni kan. Okay, kat sini kita tukar lah 800, sini kita tukar 800. Okay, untuk shopping memang cukup kita shopping. Okay, sini kita letak 200 lah. Tetapi bila kita makan kita terlebih 300. So apa jadi? Dia akan jadi negatif lah dekat remaining. Means untuk allocate ni kita letak 1000 tapi kita lebih guna ke 1100 kita guna. Bila terlebih 100, ini sebenarnya akan efek ataupun efek dekat kita punya sinking fund lah. So dekat sini yang ni adalah yang ni kita tak boleh select ataupun kita tak boleh edit lah. Ini dia akan keluar auto lah, negatif. Kalau merah ni negatif. Let's say kalau kita tepat-tepat makan 200, dia akan jadi positif lah. So sinking fund ni adalah total remaining budget. Okay, total remaining budget tambahan daripada semua ni lah. Tab yang next ni saja je. Okay, yang ni untuk orang kata add on lah, tambahan saja kan. So ada feature sikit lah. So kita boleh lah record macam okay, commitment needs ni berapa kita gunakan. Let's say kat sini kita gunakan ada balance RM20 kan. So kalau 2,500 kita letak dekat sini and then kita tolak lah 20 dekat sini. So kita mungkin ada dalam 2,480 lah untuk Januari contoh. Okay, so untuk 1,200 dekat saving 1,500 tapi kita dah saving ada balance 50. So balance 50 ni kita akan jadi 1,000, tadi berapa? 1,500. So 1,450. So ada balance. Okay, ini dekat saving ni tak ada apa-apa lah. Yang ni memang kosong lah kan. So yang ni bukan kosong, ini kita ambil yang 100 lah negatif. So kita ambil total 800 campur 300 jadi 1,100. Okay, so yang ni kena type sendirilah 1,100. So dia akan jadi merah lah. Sebab dia akan jadi merah disebabkan di sini kita dah letak limit 1,000 tapi kita dah terlebih letak 1,100. 1,100 ni kita dapat dari mana? Daripada total spending ni lah. Okay, and then sinking fund kita pada bulan Januari adalah negatif 10. Okay, negatif 10 sampai. Okay, so aku rasa tu je explanation aku tentang template ni. So aku harap bermanfaat lah untuk kepada siapa yang nak gunakan. Oh by the way, aku akan jual Excel ni tapi dengan harga yang orang kata murah je lah, tak mahal. So korang boleh lah sedikit sebanyak tahu sebenarnya apa yang korang patut buat dengan gaji korang.
Sebab kadang-kadang ada macam aku dulu pun, aku dapat gaji, aku letak satu account bank, and then bila letak satu account bank, dia terbuka, saya pilih Paip, semua jatuh satu kali. So ada kebaikan juga bila kita bahagikan dekat akaun-akaun yang lain ni lah. So senang, dia tak terguna dan senang. So rasa tu je. So Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye bye.